Hari ini Niza akan share dengan kamu cara-cara untuk convert lesen Malaysia pergi lesen memandu New Zealand. Bolehkah memandu di New Zealand menggunakan lesen memandu Malaysia? Sudah tentu boleh. Perlukah apply international driving permit? Dekat New Zealand ni tidak perlu untuk apply international driving license ataupun permit. Cukup bawa lesen Malaysia pergi New Zealand dan kamu boleh memandu di New Zealand dengan senang hati. Tetapi untuk memandu di New Zealand menggunakan lesen Malaysia, dia ada limit. Ini kamu boleh guna di dalam New Zealand selama 1 tahun sahaja. Selepas 1 tahun, kamu wajib menukar lesen Malaysia kepada lesen memandu New Zealand. Oh, jadi memang tak perlulah international driving permit. Sini tak perlu guys, jangan risau. Tapi kalau kamu risau juga tidak ada masalah. Sebelum datang New Zealand, sila ke JPJ dan cakap dekat JPJ kamu mahu international driving license untuk New Zealand. Tapi sebenarnya tidak perlu, tidak payah susah-susah. Yang penting dekat lesen memandu tu ada translation bahasa Inggeris. Nasib baiklah lesen memandu Malaysia ada 2 bahasa, iaitu bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Jadi senanglah, tinggal bawa sahaja lesen memandu Malaysia pergi ke New Zealand. Sama macam dekat Malaysia, kalau kamu memandu kereta di dalam New Zealand, wajib membawa lesen memandu setiap masa. Jikalau kamu didapati memandu tanpa memegang lesen kenderaan, kamu boleh kena saman daripada 400 sampai 1000 ataupun mungkin penjara. Niza tidak pasti. Memandu tanpa lesen itu adalah satu kesalahan yang sangat serius guys. Di New Zealand juga kalau memandu adalah di sebelah kiri jalan raya. Tetapi di dalam kereta kita punya steering di sebelah kanan lah. Habis tu, macam mana cara-cara untuk convert lesen memandu Malaysia ke lesen memandu New Zealand? Cara dia sangat senang. Bila kamu sudah sampai di New Zealand, kamu ingin convert kamu punya lesen tu, kamu kena cari AA Transportation dengan VTNZ. Apa pula 2 benda ni? Okey, 2 benda ni, AA Transportation dengan VTNZ ni adalah 2 company yang diberi tanggungjawab oleh New Zealand Transportation Centre untuk mengeluarkan lesen memandu, ataupun untuk orang yang baru belajar memandu, ataupun untuk orang yang mahu convert lesen international pergi New Zealand, ataupun renew lesen memandu. Kiranya AA Transportation ni adalah seperti JPJ kalau di Malaysia. Macam di Malaysia JPJ lah yang meluluskan kita punya lesen memandu kan. VTNZ ni pula dia punya tugas lebih kurang macam AA Transportation, tetapi dia lebih kepada macam Puspakom. Dia macam cek kita punya kereta, adakah kereta kita tu okey, macam tayar okey, enjin kita okey, adakah mengikuti persyaratan transport di dalam negara New Zealand. So lebih kurang macam tu lah, macam Puspakom lah. Langkah seterusnya adalah mencari AA Transport ataupun VTNZ di tempat terdekat tempat tinggal kamu. Selepas kamu menjumpai cawangan AA Transportation ataupun VTNZ terdekat di tempat tinggal kamu, apa yang kamu kena buat adalah kamu terus boleh pergi walk-in dekat situ daripada Isnin sampai Jumaat, 8 pagi sampai 4 petang, dan apa yang kamu kena bawa adalah dokumen kamu. Apakah dokumen-dokumen itu? 1, kamu kenalah bawa kamu punya pasport. 2, kamu kenalah bawa lesen memandu Malaysia. Kena bawa kad tu tau, tidak boleh bawa screenshot atau tunjuk dekat handphone, tidak boleh. Selepas tu, kamu kena ingat alamat rumah kamu. Kalau kamu tidak ingat, nanti diorang mau daftarkan kamu dalam sistem macam mana kan. Lepas tu kena ada nombor telefon kamu dan juga email. Dan paling penting, kamu kena photostat kamu punya pasport dengan lesen memandu kamu depan belakang. Langkah seterusnya, selepas kamu bawa dokumen kamu ni, kamu pergi dekat kaunter dan bagi tahulah dekat pegawai yang bertugas di kaunter kamu ingin convert lesen Malaysia kepada lesen New Zealand. Apa yang diorang suruh kamu, diorang akan suruh kamu isi borang
borang conversion dan dorang akan cek kamu punya dokumen. Oke, lepas kamu isi borang conversion license driving nih, kamu pun tunggulah giliran untuk berjumpa dengan pegawai yang bertugas yang akan mendaftarkan kamu di dalam sistem pengangkutan di dalam negara New Zealand. Jadi sewaktu di dalam sesi pendaftaran tuh, macam kamu face to face dengan pegawai yang bertugas kan. Jadi diorang akan cek kamu punya lesen tuh, diorang cek kamu punya pasport, adakah betul, apa semua maklumat semua tuh betul kan tidak. Selepas itu diorang akan cek kamu punya mata. Diorang akan cek kamu punya mata, diorang akan suruh kamu tengok ada satu mesin macam dekat kedai kacamata tuh. Dia akan tanya ABC lah, apa benda semua tuh lah. Selepas tuh dia akan tanya kamu ada masalah pendengaran, itu kamu kena bagi tahu lah. Selepas pegawai yang bertugas cek dokumen kamu semua komplit, kamu punya mata oke, kamu punya penglihatan oke, kamu punya telinga oke, dia akan suruh kamu bergambar. So untuk bergambar nih, sebelum kamu datang tuh standby lah, pakailah pakaian yang cantik-cantik, yang kemas-kemas, pakailah makeup sedikit. Sewaktu bergambar, kamu boleh senyum tau, disuruh senyum. Niza hari itu dekat Malaysia tidak dibenarkan senyum pun. Niza senyum, cakap jangan senyum. So hari ini Niza punya lesen memandu New Zealand, Niza senyum betul-betul. So kamu boleh senyum, oke? Selepas kamu ambil gambar, kamu kena bayar iuran pendaftaran, yaitu 144.60 sen New Zealand dollar sahaja. Selepas urusan sesi pendaftaran selesai, sudah ambil gambar semua tuh, nanti pegawai yang bertugas tuh akan tanya kamu, bila kamu mau ambil ujian teori ini. Niza bagi tips. Contohnya besok adalah ujian teori lesen memandu New Zealand tuh kan. Apa yang kamu kena buat malam nih ataupun yang sebelum-belumnya, kamu pergi dekat Google, kamu type teori test New Zealand. Nanti keluar website daripada AA Transportation pasal contoh-contoh soalan yang akan keluar pada ujian teori. Dia punya soalan-soalan yang testing nih semua sama sangat macam yang di ujian teori yang sebenar. Selain daripada praktis contoh soalan online dekat website AA Transportation, kamu boleh install dia punya aplikasi. Ataupun kamu boleh beli buku kod undang-undang jalan raya di New Zealand dan kamu bacalah. Bisa garanti kamu boleh jawab dengan senang hati. Kacanglah. Apa yang berlaku jika kamu gagal sewaktu ujian teori? Apa yang berlaku adalah kamu menangis. Oke, kamu boleh minta dekat pegawai yang bertugas di AA Transportation tuh, cakap kamu mahu mengulang kamu punya ujian teori itu. Dalam hari yang sama kamu boleh mengulang jika tidak ada orang lah. Dan kamu tidak perlu bayar. Semuanya free. Tidak payah 10 sen pun tidak perlu keluar duit. Ujian teori ini kamu boleh ulang-ulang sampai berapa kali pun. Sampai kamu lulus lah. Kalau kamu gagal 10 kali lah juga kamu mengulang. Tidak perlu bayar. Tahun nih 2024 guys, adalah tahun yang sangat Niza rasa sangat-sangat bertuah. Sebab orang-orang yang sebelum ni kalau gagal, diorang kena bayar. Tapi bermula pada tahun 2024 ni undang-undang baru Transportation New Zealand, dia bagi free kalau mengulang. Bagus sangat-sangat. Habis tu apa yang akan berlaku kalau kamu lulus? Ini yang paling best lah. Selepas sahaja kamu lulus ujian teori itu, automatically diorang akan bagi kamu satu slip lesen memandu sementara. Dan lesen memandu sementara ni mungkin kamu akan gunakan 3 hari ataupun 1 minggu, sementara menunggu lesen restricted kamu datang ke rumah. Nanti diorang akan post kamu punya lesen memandu restricted tu. Oh, belum dapat full license. Lesen memandu New Zealand ni conversion dia adalah macam ni. Register, ujian teori. Lepas ujian teori, dapat lesen restricted. Lesen restricted ni macam lesen percubaan lah kalau di Malaysia. Lepas lesen restricted ni, kamu kena ambil ujian praktikal jalan raya. Kalau lulus ujian praktikal jalan raya, barulah dapat full license. Lesen R ni pula ataupun
restricted license ni adalah sangat terhad untuk kamu. Maksudnya, kamu hanya boleh memandu kereta daripada 5 pagi sampai 10 malam seorang diri ataupun bersama dengan keluarga. Apa yang akan jadi selepas jam 10? Selepas jam 10, kamu masih boleh memandu kereta. Tetapi di sebelah pemandu, di bahagian penumpang ni, sebelah kiri ni, tempat duduk ni, kena ada seorang yang memegang lesen full. Dan orang tu yang pegang lesen full tu, dia punya lesen tu kenalah 2 tahun ke atas. Kalau dia baru sahaja dapat full lesen tu, lepas tu kamu berdua pergi memandu dan berjalan-jalan, tiba-tiba kena tahan dengan polis. Lepas tu dia cek kamu punya lesen R. Lepas tu orang yang duduk sebelah tu pula baru 1 bulan yang lepas dapat full lesen. Automatically kamu akan dikenakan denda. Mungkin dia akan tolak mata demerit lah. Macam tu lah kalau Niza tidak silap. Habis tu macam mana nak dapatkan full license ni? Okey, macam yang Niza cakap, untuk dapatkan full license kena buat practical test. Maksudnya test dekat jalan raya. Dekat practical test ni lah yang kita akan gunakan ilmu-ilmu yang kita belajar daripada teori test. Sewaktu practical test tu, kita akan memandu dan di sebelah kita adalah macam yang pegawai GPJ, dia duduk di sebelah kita, tapi kita memandu, dia cuma akan bagi arahan. Okey, jalan terus, belok kiri, belok kanan, sambil-sambil tu dia akan tengok, adakah kamu tengok cermin depan, kiri kanan, belakang, blind spot. Lepas tu, adakah kamu ikut undang-undang jalan raya macam 50 limit dia tapi kamu bawa 57, automatically kamu akan gagal. Lepas tu kamu ada orang melintas, kamu tidak kasih bagi dia melintas, kamu jalan terus, automatically gagal. Dan macam itulah cara-cara untuk dapatkan full license. Jadi, sewaktu ujian praktikal ni, kamu boleh menggunakan kereta kamu untuk ujian praktikal. Tetapi kereta yang kamu bawa pergi dekat VTNZ ni, kamu punya kereta tu mestilah dalam keadaan bersih. Lepas tu warrant of fitness, macam puspakom bagi kamu punya kereta tu lulus, mesti semua masih hidup dan ada insurans dan begitulah. Katalah sewaktu kamu pergi ujian praktikal jalan raya tu kamu gagal dan gagal macam Niza. Habis tu macam mana untuk ulang ujian praktikal ni? Apa kena buat? Macam mana cara untuk booking practical test ni? Sebab practical test ni kebanyakannya diorang ada repeat 2-3 kali. Jadi booking tu kena buat sendiri. Macam mana booking dia? Pergi dekat website NZTA, iaitu New Zealand Transportation Agency. Dekat situ ada satu borang yang kamu kena isi. Dia akan minta kamu punya detail lesen memandu New Zealand kamu. Ini adalah lesen memandu Niza untuk restricted license. Dekat situ kamu kena booking sendiri dan kamu boleh check lah di mana kamu mahu ambil practical test tu. Macam Niza 2 kali Niza gagal. Yang first Niza dekat Auckland, Niza pergi dekat sebelah west, belah barat. Lepas tu tadi Niza buat sebelah selatan. 2 tempat yang berlainan Niza pergi dengan harapan Niza boleh lulus, tapi Niza gagal juga. Okey, seterusnya apa yang akan berlaku selepas kamu pergi next practical test jalan raya tu? Apa yang akan berlaku? Kamu akan dapat full license lah. So itulah dia guys, penerangan Niza A to Z macam mana cara untuk convert lesen Malaysia ke New Zealand. Guys, macam inilah rupa lesen sementara selepas kamu lulus teori test. Kamu akan dapat macam ni untuk restricted license. Lepas tu kalau kamu pergi ambil full license, kamu akan dapat macam ni juga. Lepas tu kamu punya restricted license tu diorang akan ambil dan diorang akan bagi slip macam ni yang kamu boleh guna selama 10 hari ataupun sehingga kamu dapat kamu punya lesen memandu yang dalam bentuk kad. Guys, akhirnya Niza berjaya lulus. Ini adalah percubaan Niza yang ketiga. Akhirnya Niza lulus, ya Allah. Aduh, Niza happy sangat. So,
Kalau kamu datang sini bekerja ataupun ada niat untuk tinggal lebih daripada 1 tahun, mungkin tinggal bersama family, jangan lupa kamu buat lesson memandu Malaysia kamu dekat New Zealand, okay? Good luck!